Salam sejahtera, bertemu kembali dalam siri video minggu ini. Dan di luar sana jangan lupa untuk like, komen dan kongsi video ini. Baik, saya Muthu Kumaran Nagarindra bersama rakan saya Aravinton Palen akan memberikan input kepada anda semua tentang satu topik yang sangat menarik, iaitu keterlibatan ergonomik. Baik, apa yang dimaksudkan dengan ergonomik? Perkataan ergonomik berasal daripada dua perkataan Greek, iaitu ergo dan nomos. Ergo bererti kerja, manakala nomos bererti peraturan ataupun hukum. Maka secara umumnya ergonomik didefinisikan sebagai salah satu disiplin saintifik berkenaan dengan pemahaman mengenai interaksi antara manusia dan elemen-elemen dalam sistem untuk menerapkan kaedah yang efektif bagi mengoptimumkan produktiviti, keselamatan, keselesaan dan kesejahteraan manusia. Baik, apa fungsi ergonomik? Fungsi ergonomik adalah untuk meluaskan keupayaan manusia, memanfaatkan kebolehan manusia, memudahkan kecekapan manusia dan akhirnya untuk mengelakkan overloading dan underloading diri manusia dalam melakukan sesuatu tugas. Baik, seterusnya kita akan melihat kepada matlamat ergonomik. Apa matlamat ergonomik sebenarnya? Kenapa ergonomik ataupun prinsip-prinsip ergonomik patut diterapkan ke dalam sesebuah organisasi maupun dalam kehidupan seharian kita? So matlamat ergonomik ni dapat dipisahkan kepada dua matlamat utama. Yang pertama adalah untuk meningkatkan tahap keberkesanan dan kecekapan dalam melakukan kerja maupun aktiviti lain yang dilaksanakan. Misalnya prinsip apabila kita menerapkan prinsip-prinsip ergonomik dalam kehidupan harian ataupun dalam organisasi, maka prinsip-prinsip ergonomik ini akan memudahkan kerja kita. Yang kedua, meningkatkan produktiviti dan seterusnya ia secara signifikan akan mengurangkan kesilapan. Seterusnya, matlamat kedua adalah untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif. Misalnya, prinsip ergonomik dapat meningkatkan keselamatan dan kesihatan, meningkatkan keselesaan dan kepuasan kerja, meningkatkan kualiti kerja, meningkatkan kualiti hidup dan akhirnya secara umumnya dia akan mengurangkan stres dan keletihan dalam diri manusia. Seterusnya, kawan saya akan membentangkan tentang kesihatan dan keselamatan dalam aspek ergonomi. Selamat sejahtera kepada Profesor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Aravinton, nama matrik JP 03595. Okey, hari ini kita akan lihat kepada faktor kemalangan dan kecederaan dalam topik ergonomi. So kita lihat salah satu faktornya adalah ciri-ciri pekerja, iaitu pekerja umur dan pengalaman kerja. Pengalaman kerja di mana 3 tahun ke bawah mereka lebih cenderung terlibat dalam kemalangan dan kecederaan. Dan ciri-ciri kerja atau tugas iaitu beban kerja dan waktu kerja, peralatan seperti bahaya mekanikal, tekanan, bahan-bahan toksik di kilang-kilang yang kimia seperti berikut. Persekitaran fizikal iaitu pencahayan di tempat kerja, suhu, bunyi, getaran dan sebagainya. Dan persekitaran sosial iaitu praktis pengurusan dan norma sosial di tempat kerja. Kesilapan manusia juga boleh menjadi faktor dalam kemalangan dan kecederaan, iaitu perilaku manusia yang tidak sesuai dengan keadaan di tempat kerja. Lepas tu kita lihat kepada jenis-jenis kecederaan yang boleh berlaku di tempat kerja, iaitu repetitive stress injury, repetitive motion injury,
musculoskeletal disorder. Musculoskeletal iaitu otot berkenaan dengan otot dan tulang, cumulative trauma disorder ataupun cumulative trauma injuries. Lepas tu sebagai contohnya carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome biasanya berlaku dekat sini, iaitu penggunaan mouse vertical, tendonitis di bahagian-bahagian tendon. Lepas tu bursitis dan sakit belakang iaitu PID lah, prolapse intervertebral disc. Biasa kerja-kerja mengangkat, mengalih barang yang berat, mereka lebih cenderung untuk mendapatkan sakit belakang PID. Dan kita lihat kepada implikasi dan kesimpulan keterlibatan ergonomi. Dengan ini kita dapat memahami dan mengerti tentang pengaruh daripada satu jenis kerja atau tugas yang boleh mempengaruhi diri dan tenaga individu, dan ia juga dapat membuat jangkaan potensi pengaruh kerja dan tugas terhadap aspek fizikal individu, iaitu individu seperti mana mereka boleh menjalankan tugas sebagaimana untuk mengelakkan kecederaan di tempat kerja. Iaitu boleh menilai kesesuaian tempat kerja dan peralatan kerja dengan individu saat mereka melaksanakan kerja. Iaitu apabila seseorang individu yang melibatkan diri dalam sesuatu kerja, kita dapat melihat kesesuaian barang yang digunakan atau peralatan yang mereka kendalikan itu bersesuaian, boleh dikatakan lebih ergonomik untuk mengelakkan kecederaan dan kemalaman di tempat kerja. Dan implikasi dan kesimpulan keterlibatan ekonomi seterusnya adalah meningkatkan pengetahuan berkenaan dengan dasar guna, boleh mendorong individu meningkatkan produktiviti, mencegah dan mengurangkan risiko timbulnya penyakit akibat kerja atau aktiviti yang dilakukan seperti carpal tunnel syndrome. Penggunaan mouse yang lebih banyak boleh menyebabkan carpal tunnel syndrome, dan dia juga ada intervensi dia untuk mengelakkan, iaitu mouse pad yang tidak menyebabkan carpal tunnel syndrome, dan meningkatkan faktor keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan individu dalam organisasi. Itu saja untuk bahagian saya. Sekian, terima kasih.